Dan nampaknya sambutan telah berubah apabila kita dilanggar oleh pandemik COVID. Dan para peniaga kita, peniaga kecil dan sederhana, telah menggunakan penggunaan apps sebagai membekalkan makanan, membekalkan barang-barang yang lain dan juga perhubungan perniagaan mereka. Berdasarkan kepada apa saya baca dan juga saya pelajari, bahawa ekonomi dunia akan berubah kepada ke arah penggunaan teknologi di dalam memacukan pembangunan ekonomi dan juga dari sudut pembuatan. Maka kita melihat bahawa seluruh ekosistem ekonomi akan bertukar, dan negara yang saya lihat sebagai contoh ialah Estonia. Sebab itu 2017 saya telah melancarkan ekonomi digital, dan sebelum itu saya bawa pakar-pakar dunia untuk menghadiri persidangan yang khas untuk memperkenalkan pembaharuan kita dalam menguruskan ekonomi negeri kita. Maka dari masa itu saya bawa seluruh anggota perkhidmatan awam dan juga mereka yang mempunyai kepentingan, the stakeholders, untuk berkumpul dan mendengar pandangan-pandangan daripada pakar-pakar dalam ekonomi ini. Termasuklah yang perlu saya sebutkan di sini ialah Don Tapscott. Don Tapscott orang yang telah mengeluarkan buku dan pandangan beliau mengenai dengan ekonomi digital. Kita juga bawa mereka yang telah menggunakan website dan apps sebagai cara mereka membangunkan perniagaan mereka, termasuklah Lazada dan seterusnya. Ketika itu memang orang agak skeptik, kenapa saya mengambil option untuk menggunakan teknologi digital. Jawapan saya senang saja, kerana ekonomi dalam masa 10 tahun semuanya akan menggunakan apps digital, termasuklah pengeluaran production capacity. Saya terus dalam masa 3 tahun ini membangunkan beberapa strategic approach, pendekatan strategi, dengan menubuhkan Sarawak Multimedia Authority, dan kita terpaksa melihat peruntukan-peruntukan di dalam perlembagaan yang membolehkan kita mewujudkan SMA. Dan di bawah SMA pula kita ada beberapa agensi yang akan menjadi pelaksana, iaitu satunya Sains, keduanya SDEC, dan kedua-dua ini menjadi agensi pelaksana dari sudut membangunkan infrastruktur dan juga membangunkan apps. Daripada Sains, kita telah mula membangunkan Sarawak Pay, iaitu wallet payment menggunakan digital. Ini dalam masa 3 tahun, dan saya barulah masuk ke tahun keempat menjadi Ketua Menteri, dan nampaknya sambutan telah berubah apabila kita dilanggar oleh pandemik COVID. Dan para peniaga kita, peniaga kecil dan sederhana, telah menggunakan
penggunaan apps sebagai membekalkan makanan, membekalkan barang-barang yang lain dan juga perhubungan perniagaan mereka. Saya tekankan pada mulanya dari sudut pertanian. Sebab kalau kita gunakan IoT, kita tidak payah mempunyai kebun yang besar-besar. Bahkan kita hanya berkendakkan tanah yang tidak begitu besar untuk kita menghasilkan makanan kita melalui pengurusan ladang itu ataupun kebun itu menggunakan device digital. Kalau kita umpamanya untuk kita menjagakan sukatan air, sukatan temperature, semuanya boleh kita urus melalui satu app saja. Dan bermakna pekebun kita tak payahlah menggunakan secara konvensional. Yang keduanya, impact dia ialah bahan yang kita keluar makanan itu berkualiti, tidak dicemangi oleh bahan-bahan yang lain. Jadi kita tidaklah menggunakan begitu banyak baja kerana ia melalui hidroponik. Jadi ini adalah apa yang kita buat dan kita buat model dan kita hendaklah melatih pekebun kita. Soalannya, apakah pekebun kita boleh menerima? Jadi jawapan saya ialah kita menumpukan kepada second generation dan pendekatan universiti kita. Anak kita boleh masuk universiti dan dia boleh buat field study. Bermaknanya macam internship. Mereka boleh di kebun dan menggunakan apa dipelajari mereka melalui penggunaan digital. Dan mereka boleh membantu pekebun tersebut dan mereka pula boleh menjadi usahawan tani. Yang ini yang kita sasarkan kerana kita menuju ke arah 2030 dan dari sudut itu sektor pertanian akan berkembang. Satu lagi sektor ialah pelancongan. Pelancongan boleh digunakan apa disebut sebagai augmented reality dan juga virtual reality sebagai promosi, dan mereka boleh melihat attraction yang ada di Sarawak ini dalam sudut virtual reality, dan mungkin mereka hendak melihat the actual dan mereka datang. So ini dari sudut tourism. Dan dari sudut perkhidmatan pula, ia khususnya perkhidmatan yang ditawarkan oleh kerajaan, umpamanya pembayaran utility, pembayaran assessment rate dan juga komplain apakah yang tak sesuai, dia boleh gunakan perhubungan melalui apps dengan pihak kerajaan. Jadi secara menyeluruh kesannya amat besar sekali, bukan saja untuk domestik ekonomi tetapi juga untuk kita mengeluarkan hasil ke luar negara sebagai ekspor center. Jadi sebab itu saya nampak juga sambutan generasi muda sangat positif. Mereka cepat mengenali teknologi yang kita guna sekarang. Ya, kita punya objektif ialah sasaran kita supaya Sarawak menjadi negeri maju berpendapatan tinggi. Bermakna level ekonomi kita mestilah level yang tinggi yang menggunakan teknologi termasuklah machinery. Jadi umpamanya saya ambil
satu contoh ya. Kita adalah satu daripada negeri yang besar mengeluarkan kelapa sawit. Sekarang ini kelapa sawit kita bergantung kepada buruh luar untuk memungut kelapa sawit. Dan gaji buruh kasar itu ialah lebih kurang mengikut gaji pasaran. Kalau kita ubah cara memungut menggunakan teknologi umpamanya harvester, mesin harvester yang driven by teknologi termasuklah AI, artificial intelligence. Bermakna harvester mesin itu macam traktor kecil dengan armnya dan dilengkapi dengan AI, maka ini boleh membaca sama ada buah itu dah matang atau tidak. Apa lagi kita adalah mesin must be driven by a driver. Jadi kita adalah driver kita. Itu sekali gaji driver ini lebih tinggi daripada ordinary labor. Satu, nombor duanya pungutannya lebih efisien. Tidak ada banyak leakages. Dan ketiganya, masa tidak terbuang. Dan yang perlu ialah tenaga kerja tak banyak. Tetapi mereka yang menjadi harvester menggunakan mesin ini, gajinya kurang-kurang antara 4-5 ribu gajinya. Sebab certain skill. 2-3 ganda. Jadi ini contoh yang kita boleh buat. Dan sekarang ini pihak Sentech dengan Huawei kita nak producekan traktor tersebut. Sama ada satunya gunakan wheel, tayar, dan duanya caterpillar. Kalau ini berlaku, bermakna cost of operation dalam ladang kelapa sawit kita akan lebih murah. Dan ini satu contoh apa yang saya sebut sebagai penggunaan teknologi. Sebab itu untuk menjawab soalan ini, ekonomi Sarawak sekarang ini jumlah penduduk kita lebih kurang 2.9 million. Dan untuk dikaji dari sudut pasaran terlalu kecil. Bermakna kita mesti ekspor barangan kita ke luar negara kepada pasaran luar. Dan bagi kita, kalau kita mempunyai production, pengurusan yang efisien begini, populasi kita cukup untuk mengeluarkan hasil yang lebih menerusi penggunaan teknologi termasuklah digital teknologi.